Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali lagi bersama saya di siri yang ke-8 saya rasa. Dan macam biasa hari ini cuacanya sangat baik. Lokasi pun berada di kawasan yang berdekatan, tapi suasananya terasa seolah-olah berada di satu park yang di luar negara. Ada orang jogging, ada orang pergi balik, bawa anak-anak walaupun masih awal, dan it's a very nice day. So apa cerita saya pada hari ini? Saya sebenarnya bercadang untuk bercerita tentang bagaimana menggunakan kereta api selama kita berada di Jepun, ya. So basically it's just a small tips daripada saya, ataupun the do's and don'ts yang selalu kita terlupa apabila kita ke sesuatu tempat. Pada waktu sewaktu saya mula sampai di Jepun dulu, saya menghadapi masalah yang sangat besar. Saya risau betul bila nak naik kereta api ni sebab tak ada orang guide. Ada masa diberi sewaktu seminar, sewaktu talk, ada diberi tunjuk ajar bagaimana nak menggunakan kereta api LRT di Jepun, sistem-sistemnya di sana, bagaimana nak menggunakan vending machine untuk membeli tiket-tiket dan sebagainya, ya. So bila fikirkan balik tu, the next day tu saya nak kena pergi buat sendiri di train station di Gotanda tu, saya jadi panik. Payah pula nak tidur malam tu. Heran betul lah. Padahal umur dah bukan kanak-kanak sekolah lagi dah. So, what happened was, paginya saya keluar sedikit awal. Saya ingatkan macam dekat tempat-tempat lain orang tak ramai. Tetapi, being in Tokyo, tak pernahnya orang tak ramai. Sejak daripada pagi sampailah ke tengah malam. So, kalau Gotanda Station tu, sebuah stesen yang kecil, saya ingat orang tak ramai, tapi bila sampai di situ tengok orang berpusu-pusu dengan orang nak pergi ke tempat kerja, orang nak pergi ke sekolah, dan makcik-makcik yang nak pergi ke grocery stores and so on. Jadi bersimpang siur orang jalan kat situ, dan in fact berlari kat situ. And then ada 4-5 vending machine. Kebanyakannya dah pakai kad sahaja, macam kita punya kad untuk pakai LRT tu, kita pakai 2-3 tahun, 4-5 tahun lepas, or maybe 10 tahun lepas. Tapi di sana dah bermula berpuluh-puluh tahun dulu. So bila sampai di sana, the first thing yang saya harus tengok ialah memastikan yang saya berada di line yang betul. Maksudnya di line tu ialah jalur kereta api tu, dan destinasi saya. Jadi daripada Gotanda Station, saya harus ke Tokyo Station. Saya masih menggunakan Yamanote Sen yang berwarna hijau, line yang berwarna hijau. Jadi berapakah harga dia? Itu saya kena tengok betul-betul pada map yang ada di atas vending machine tu. Ada tertulis at that time dah pun ada dalam bahasa Inggeris, ya. Jadi dia akan tulis destinasi, of course daripada mana anda berada, you are here, and then your next destination tu cari sendiri Tokyo Station, dan tengoklah berapa harga tiket tu. So kita pun beratur perlahan-lahan, dan kita tekan masukkan coins kat dalam dia punya slot, dan kita pun tekan dia punya button punat yang ada dekat situ. So punat yang ada kat situ pula dia ada dua bahasa, ya, ada dalam bahasa Inggeris dan of course bahasa Jepun. So carilah, kalau tak biasa tu, tolonglah cari di dalam bahasa Jepun. Or if you are still struggling, you can always turn around and minta tolong sesiapa saja yang ada di tepi ataupun di belakang anda untuk membantu, bagi tahu dia, excuse me, I would like to go to this place, but I don't know how to buy the ticket. And of course, dia akan sangat membantu. Kemudian selepas beli tu pula, the moment duit dah masuk, and then tiket pun dah keluar, ambil tiket tu dan keluarlah daripada barisan. Jangan duduk situ tercangak-cangak tengok pula map kat atas nak pergi ke destination lain pula, kerana anda mengganggu orang di belakang.
And Japanese selalunya dia menjaga air muka. So dia mungkin dia tak akan tegur anda ya. Tetapi dengan sikap yang dia orang tak tegur directly tu, tolonglah jangan diambil kesempatan untuk berlengah-lengah, mengambil masa yang lama. Kita terasa macam berada di Brown Garden, dekat Glugor and so on ya. So tak boleh. So lepas beli tiket, dah ambil tiket dan terus keluar daripada barisan dan pergilah ke line-line yang akan masuk. Sama juga macam LRT kita. So dia masuk dalam tu, masukkan tiket dia, dia akan keluar di sebelah sana, sama macam kita, and then ambil balik tiket tu dan pergilah ke line yang betul. Meaning untuk ke Tokyo Eki, for example, mungkin menggunakan landasan yang bernombor 2. So pergi ke landasan nombor 2 dan di situ dah ada garisan-garisan untuk menunggu. So tunggulah di situ. Bila kereta api sampai, satu yang saya pesan yang masih kurang di sini ialah kita terlalu bersesak-sesak untuk masuk dulu. Dekat sana ataupun di mana-mana di seluruh dunia, kita tak bersesak untuk masuk. Kita masih berada di dalam barisan, tetapi kita menunggu orang untuk keluar. Bila orang dah keluar, barulah kita masuk. So ini sama juga dengan lift. Apabila kita nak ke pejabat ataupun nak pergi di hospital and so on, kita tunggu lift sampai, kita terus bersesak nak masuk dalam lift, sedangkan orang yang kat dalam lift tu masih belum keluar. So kepada anda semua, tolong jaga etika dan tolong jangan buat macam ni. Dan apabila kita berada di stesen di sana, di LRT station sana, kita tunggu pintu dibuka, orang di dalam semua dah keluar, kemudian kita akan masuk. Jika ada orang tua yang menggunakan wheelchair, anda harus menunggu lebih lama kerana salah seorang daripada station master dia akan datang membawa satu platform yang foldable platform, letak di antara platform dan juga pintu masuk kereta api tu, dan dia akan buka folder tu. Dia ada 4 keping semuanya, dan boleh dilipat dan dibawa macam file. So dia punya petugas akan datang buka dan orang akan sorong the wheelchair bound person ni keluar perlahan. Kemudian the person who's in charge of that akan lipat balik benda ni dan akan beransur, kemudian barulah orang akan mula masuk. So apabila kita masuk, etika dia masih sama. Dia ada coach untuk wanita, dia ada seat untuk the elderly, dan saya masih belum lagi masuk dalam kategori the elderly, so saya haruslah berdiri. Kemudian jika ada wanita yang ataupun perempuan yang mengandung dan membawa barang yang banyak, mereka haruslah didahulukan. And then satu lagi yang apabila duduk, dia ada banyak etika dalam yang etika naik kereta api di Jepun ni, dia tak list down, tetapi ini adalah sesuatu yang understood, yang understood. So it's not something which is listed on the and pasted on the wall of the train itself. So dia, kalau kita perasan, kalau kita naik di sana, kereta api dia, bila you duduk, kaki anda dua-dua berada di lantai. Duduk dengan sopan, berada di lantai. Anda tidak duduk sila panggung, ataupun anda tidak duduk kaki bersilang, ataupun anda tidak duduk angkat kaki sebelah atas paha sebelah kiri dan mengambil space yang besar. Sebab dekat sana it's overcrowded. Train dia, even though the frequency of the train is very high, is very good, tetapi penumpangnya terlampau ramai. Jadi mereka sangat bertimbang rasa, dan saya sangat-sangat berharap dekat sini pun lebih kurang sama juga. Sikap bertimbang rasa tu sangat penting apabila kita hidup bermasyarakat. And then satu lagi, apabila dia orang dah duduk tu, dia satu lagi yang kebiasaannya, dia tak melihat kepada orang yang di hadapannya. Kerana bagi mereka, melihat eye to eye
adalah sesuatu yang jarang dipraktiskan, agak janggal, dan to a certain extent ia dianggap lebih kurang seperti kurang sopan. So kita harus berhati-hati. Jadi apa yang orang di dalam kereta api itu akan buat? So kebanyakannya itulah sebabnya mereka akan membuka buku, novel ataupun apa-apa saja dan akan membaca buku-buku tersebut walaupun mengantuk, tersengguk-sengguk, tapi pretend that you are reading. You are reading, but sometimes people are just pretending. You ada manga ataupun komik di Jepun, kemudian boleh baca, relax. Kemudian kalau dah tak bawa novel, tak bawa manga ataupun komik, you can just browse through via your mobile phone. Tengok pada mobile phone, chatting dengan kawan, typing and so on. And pada certain cases, while you are standing, orang yang berdiri tu, dia tangan kiri kanan dah pegang handlebar tu. So dia dah tak ada apa nak buat lagi dah. Nak pegang telefon pun dah tak boleh. Nak tengok muka orang kan dia anggap kurang sopan and so on. So apa dia buat? Sebab itulah di dalam kereta api Jepun ni, kalau kita perasan, iklan dia penuh. Iklan dia melekat di dinding, di paras mata kita. Dan sampai ke bumbung ada. Jadi apabila saya naik kereta api di sana dan saya tak ada apa yang boleh membuatkan saya selesa di atas kereta api sesak, muka orang tu betul-betul ada dekat depan muka saya, and then tangan orang pun bersilang depan muka saya. Jadi worst case scenario, apa yang saya buat ialah mendongak ke atas dan baca iklan-iklan yang ada di atas di siling kereta api tu. So ada yang iklan pasal Vita, ada yang iklan pasal konsert, ada yang iklan pasal TV program baru yang akan keluar di Fuji TV for example, dan macam-macam. Itulah yang dibaca, baca selama 25 minit sampai balik ke rumah. Saya pergi ke 7-Eleven, saya pergi beli Livita. Itulah kejadian yang real yang pernah berlaku pada saya. Asyik baca dan tengok iklan Livita, saya balik pun pergi 7-Eleven cari Livita. So itu salah satu daripada cara apabila orang berada dalam kereta api di Jepun. Satu lagi, apabila anda bersama rakan, kebiasaannya mereka ni tak bercakap di dalam kereta api. Mereka, they refrain themselves from talking because dia tak nak mengganggu orang lain. Kadang-kadang topik yang kita cakap tu pun agak sensitif and people are not happy about it. Dia orang takkan tegur, tetapi daripada pandangan dia orang, lirik mata dia orang, kita dah boleh agak yang apa yang kita perbualkan tu sungguh tidak selesa pada rakyat masyarakat tempatan. So itu kena jaga. And then satu lagi ialah intonasi suara. Intonasi suara pun tolong direndahkan, seolah-olah berbisik saja apabila berada di dalam kereta api di sana. Bercakap dengan nada kuat, bercakap dengan menggunakan mobile phone, dengan menggunakan mobile phone dengan orang yang tak ada di situ, dan kita bercakap dengan nada intonasi yang tinggi adalah sangat-sangat kurang sopan. Ini shouldn't be allowed berlaku di dalam mana-mana public transport yang ada di Jepun. Dan berkenaan dengan intonasi ini, setengah tu ada juga yang untuk avoid all this, dia akan menggunakan headphone, the big headphones ataupun the earphones, dan akan mendengar music ataupun bermain game just to kill the time. So itulah cara dia. And then disebabkan oleh itu, saya apabila travelling, saya pasti ada satu buku di dalam beg saya untuk saya gunakan apabila saya naik bas ataupun saya naik kereta api dan sebagainya.
So itulah cara dia orang kat sana. And then satu yang interesting yang saya rasa sangat-sangat menarik, apabila mereka membawa komik ataupun manga ataupun novel, kadang-kadang kita naik kereta api yang baru kita naik, kita nampak di atas rak-rak di atas tu ataupun dia punya shelf tu ada komik dekat situ. Siapa yang tinggal komik ni? Kan? Siapa yang tinggal komik ni? Sebenarnya orang ni yang pergi nak naik kereta api ni, dia orang baca. Bila dah habis baca, dia tak simpan. Setengahnya dia akan tinggalkan dekat atas rak tu, atas shelf tu. For the next passenger, siapa yang happens to be sitting there ataupun siapa yang happens to be standing there akan ambil buku ni pula dan akan baca. Dan apabila sampai destinasi, dia akan letak balik. So itulah berturut-turut. Sampailah kadang-kadang buku tu pun dah jadi lunyai. So itulah sedikit sebanyak perkongsian saya tentang tips-tips bagaimana nak menaiki kereta api di Jepun. Jadi kalau anda naik kereta api di KL ni, daripada Taman Cahaya di rumah saya tu untuk ke Chan Shaolin, ingat pesanan-pesanan saya, duduk dengan sopan, jangan duduk di tempat senior citizen, marah dia orang nanti, ataupun sangat kurang sopan jika anda yang sangat sihat tubuh badan duduk di situ. Ini dianggap tidak kena etika. Saya akan jadi marah apabila melihat, walaupun saya masih belum lagi berkelayakan untuk duduk di situ. In a way, it's going to be the next few years saya akan mungkin layak untuk duduk di kawasan-kawasan yang tersebut. Cakap jangan kuat, control your voice. And then satu lagi, saya cukup geram bila orang naik LRT ataupun public transport ni pasang dia punya drama kat dalam public transport. Pasang YouTube. Nak pasang YouTube you seorang dengar boleh lah. Janganlah bagi satu bas dengar. Kan? Macam saya pergi ke Pahang itu hari, pergi ke Kuantan, naik bas daripada TBS pergi ke Kuantan. Makcik ni cerita pasal kain dekat ampayan dekat anak dia, suruh kutip pasal nak hujan. And then lama mau dekat setengah jam 45 minit kot cerita pasal tu. Itu belum cerita dia nak masak lagi tu. Pesan dekat anak dia suruh masak. Masya Allah, tolong jaga orang-orang sekeliling kita. So to everyone out there who's watching this, stay safe, jaga etika dan stay positive all the time, and take care, and hope to see you again pretty soon. Okay, bye-bye. Thank you very much. Assalamualaikum.